Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Nama saya Nur Alia Farhana binti Zaini dan dalam video ini saya akan tunjukkan satu tutorial ringkas dan mudah bagaimana untuk menggunakan satu perisian multimedia yang sangat berguna pada zaman sekarang ni, khususnya dalam menjalankan PDP atas talian dan sangat diperlukan oleh guru-guru dan juga tenaga pengajar. Perisian multimedia tersebut ialah Webex Meeting. Okey, untuk permulaan saya akan tunjukkan cara untuk muat, turun dan install perisian Webex di laptop. Baiklah, pertama sekali kita kena membuka player Google Chrome ataupun mana-mana player lain seperti Mozilla Firefox ataupun Microsoft Edge. Di kotak pencarian pula kita hanya perlu type Webex sebagai kata kunci untuk ke laman web tersebut. Apabila kita sudah jumpa laman web webex.com tu, kita hanya perlu klik pada button download di bawahnya untuk ke laman web Webex. Okey, di sini pula kita perlu menentukan sama ada untuk memuat turun Windows 64 bit ataupun Windows 32 bit. Ini semua bergantung kepada spesifikasi laptop kita dan selalunya laptop zaman sekarang menggunakan 64 bit yang menggunakan operating system Windows 7 dan ke atas. Oleh itu, kita hanya perlu klik pada for Windows 64 bit ini dan ia akan automatik muat turun perisian Webex ke dalam laptop kita. Setelah siap dimuat turun, kita hanya perlu klik pada bahagian tersebut dan kotak-kotak ini akan keluar. Kita hanya perlu tekan next dan tunggu proses pemasangan selesai. Apabila selesai, kita hanya perlu tekan finish. Untuk agreement ni pula, kita hanya perlu tekan agree. Dan akhirnya perisian Webex pun dah terpasang di laptop kita. Untuk pengguna baharu, kita hanya perlu memasukkan email untuk mendaftarkan akaun Webex dan Webex akan menghantar kod pengesahan di email tersebut. So, kita perlu buka email dan dapatkan kod dari Webex. Copy kod tersebut dan paste di Webex. Okey, seterusnya kita boleh masukkan password, tetapi password tu mestilah ikut requirement yang diberikan. Okey, sekarang kita masukkan nama. Nama ni kita boleh letak nama yang akan dipaparkan dalam meeting nanti. Dan siap, aplikasi Webex kita sudah tersedia untuk digunakan. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan cara-cara untuk memulakan dan menjadualkan meeting serta menerangkan fungsi-fungsi asas yang perlu digunakan semasa meeting. Okey, pertama sekali kita pergi ke butang meeting ni. Dan kita akan nampak ada 3 lagi butang, iaitu Start Meeting, Join Meeting dan Schedule Meeting. Sebelum memulakan meeting adalah lebih baik untuk kita menjadualkan meeting kita mengikut kategori ataupun kelas-kelas yang kita akan ajar agar meeting kita tidak bercampur dan lebih teratur. Oleh itu, kita mulakan dengan klik butang Schedule Meeting ini. Dan kita boleh isi maklumat meeting pada bahagian ini. Kita boleh isi apa-apa nama dan saya cadangkan kita isi nama mata pelajaran beserta kelas yang kita akan ajar. Seterusnya kita boleh memilih tarikh dan masa mula dan juga tarikh dan masa tamat kelas kita pada hari itu. Okey, untuk time zone kita tidak perlu ubah apa-apa kerana ia sudah ditetapkan mengikut time zone Malaysia. Untuk meeting link pula terdapat 2 jenis iaitu one time meeting link dan juga personal room link. Perbezaannya ialah one time meeting link hanya digunakan sekali dan berbeza untuk setiap meeting dan personal room link adalah link yang sama digunakan oleh semua meeting. Okey, sekarang saya memilih untuk menggunakan one time meeting link. Dan kita perlu menetapkan password sama ada untuk menggunakan auto generate password ataupun password sendiri. Untuk bahagian description, kita boleh letak apa-apa description yang kita mahu dan setelah selesai hanya klik schedule. Okay, kita perlu tunggu sebentar sementara proses penjadualan dan siap, meeting kita telah dijadualkan dalam Webex.
Okey, ini merupakan kelas yang saya dah tambah sebagai contoh. Okey, 5 minit sebelum kelas bermula kita akan dapat notifikasi seperti ini agar kita tidak terlupa dengan kelas kita. Okey, sebelum memulakan meeting, kita hendaklah copy meeting information ini dan paste ke grup-grup WhatsApp ataupun grup Telegram untuk memberi peluang kepada pelajar join meeting kita melalui link ataupun meeting number tersebut. Okey, jom mulakan kelas dengan klik butang hijau tersebut. Ini adalah paparan untuk bersedia sebelum memulakan meeting. Okey, kita boleh start video kita untuk on camera dan tukar latar belakang sama ada ingin blur ataupun latar belakang yang telah disediakan, ataupun kita juga boleh menggunakan latar belakang lain yang ada di laptop kita. Okey, bagi saya pula efek blur saja sudah memadai. Kita boleh tekan butang unmute untuk bercakap dan kita boleh mengawalnya hanya menggunakan spacebar pada papan kekunci. Okey, jika sudah bersedia kita boleh start meeting. Okey, pada bahagian ini akan disenaraikan partisipan yang hadir dalam meeting kita dan kita boleh close partisipan untuk melihat view yang lebih besar. Dan ini pula bahagian chat di mana kita boleh berkomunikasi dengan partisipan hanya melalui chat juga. Okey, ini yang akan terjadi apabila partisipan masuk. Okey, sekarang saya tunjukkan cara-cara untuk share screen. Okey, terdapat dua share screen, iaitu share screen secara keseluruhan ataupun share screen mengikut aplikasi-aplikasi tertentu sahaja. Okey, yang pertama share screen keseluruhan. Apabila kita share screen keseluruhan ni, apa yang kita nampak pada screen kita itulah yang apa partisipan akan nampak. Okey, di atas ni akan ada satu bar untuk kita mengawal kita punya share screen. Kita boleh stop sharing, kita boleh pause, kita boleh unmute dan buka video kita, kita boleh record, kita boleh tengok partisipan, kita boleh buka chat dan sebagainya. Okey, pada bahagian kiri ni saya akan tunjukkan view daripada partisipan mengenai skrin yang kita share. Okey, sekarang kita stop sharing dan tengok macam mana kalau kita share mengikut aplikasi. Okey, kita akan share aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan beginilah caranya jika guru-guru ingin membentang ataupun mengajar menggunakan Microsoft PowerPoint. Kita akan nampak slide ni dan kita hanya perlu tekan pada butang slideshow untuk membesarkan dia. Okey, selepas skrin dah ready, guru-guru jangan lupa untuk unmute mic untuk bercakap agar partisipan akan mendengar suara kita semasa kita tengah membentang. Okey, apabila kita keluar daripada aplikasi ini tanpa stop sharing, skrin partisipan akan menjadi blank kerana kita hanya share skrin untuk satu aplikasi sahaja. Jika kita buka semula aplikasi tersebut, barulah skrin partisipan akan lihat semula aplikasi tersebut. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk share bagi video ataupun aplikasi yang memerlukan suara. Sebelum tekan share, kita perlu optimizekan kepada motion and video dan pastikan logo pembesar suara kelihatan. So, apabila kita play video, partisipan akan dengar bunyi video tersebut. Hai semua. Wah, cantiknya cuaca hari ni. Wanginya bunga ni. Warna-warni pula tu. Tengok, burung pun menyanyi. Okey, kita sudah selesai dengan screen sharing. Sekarang saya tunjukkan bagaimana untuk record. Kita hanya perlu tekan butang record dan kita perlu memilih folder di mana kita nak save video record tersebut. Klik save dan meeting kita akan mula direcord macam ni. Butang warna merah seperti di atas tu menunjukkan bahawa meeting sedang direcord. Partisipan juga akan melihat butang merah tersebut. Klik stop untuk berhenti merekod dan video rakaman kita boleh dapatkan di folder yang kita save tadi. Baiklah, setelah selesai meeting, kita hanya perlu tekan butang merah dan tekan button end meeting for all untuk end meeting kita.
Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton.